Durian dikatakan kaya dengan bahan asid amino tryptophan, iaitu bahan yang mampu menenangkan fikiran dan sesuai bagi individu yang mempunyai masalah insomnia atau masalah gangguan tidur. Agama royan dah berbunga. Emak kita minang anak dara. Anak dara bodoh. Teman jumpa di padang Tenggala. Ia kata drama. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Baru ada semangat sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tu saya nak ambil aroma untuk kita mulakan siaran 5 Julai 2022. Seperti apa yang anda lihat di depan kami ni, hari ini ada banyak perkongsian sebenarnya. Hanya kita bagi fokuslah untuk Raja Buah kita ini. Okey, semalam saya bertanya kepada Uyaina kalau Yana suka durian atau adakah dia hantu durian. Awak hantu durian ke? Saya hantu durian, tapi selalunya saya tak ada geng. Tak ada geng Alamak, hari ni pun nampak gaya awak tak ada geng. Sebab saya boleh awak makan tapi dalam beberapa ulas sahaja. Okey, tak apa. Saya tahu walaupun saya tak ada geng bersama Sugi, tapi penonton di rumah pastinya tak sabar nak tunggu perkongsian kita berkenaan dengan Raja Buah hari ini, Sugi. Okey, pada masa yang sama Fatin, kita nak berkongsi berkaitan dengan durian, tapi pada masa yang sama kami nak membawa perhatian anda untuk berkongsi dua insiden yang sangat-sangat menduka citakan, di mana semalam kalau kita lihat di Kampung Iboy, Baling telah berlaku banjir yang menyebabkan 3 sekeluarga hanyut dalam arus itu, di mana usia mangsa-mangsa itu dalam lingkungan 14 hingga 53 tahun, iaitu Salmah Mat Akib, anaknya Hairul Ikhwan dan juga Salmah dan juga Muhammad Hairul, dan juga menantu mereka Nurul Hanis Abu Hassan. Okey, dan menurut juga Pegawai Pertahanan Awam Daerah Baling Rasidah Kasih, mana 3 pusat pemindahan telah pun dibuka sebab nak menempatkan mangsa-mangsa banjir ni dengan pantas, dan 4 kampung di daerah ini turut terkesanlah, dan kita harapkan segala urusan untuk memindahkan mangsa dan juga mangsa-mangsa mungkin diberi kekuatanlah untuk menempuh ujian ini kan di Baling. Jadi kita harapkan semuanya untuk terus berjaga-jaga seperti biasalah. Kalau berkenaan dengan banjir ni, kita harapkan ada persediaan awal lah untuk kita kemas-kemas ke dokumen-dokumen yang penting, dan juga jaga diri dan juga keluarga anda. Betul. Dan satu lagi insiden yang mengerikan yang juga mengejutkan kita semua, di mana dipercayai seorang lelaki disebabkan oleh tekanan dan desakan hidup telah dipercayai hilang kewarasan dan telah mengelar isteri dan juga anaknya. Saya pasti anda pun telah membaca dan mengikuti insiden ini yang kita semua pun terkejut dengan apa yang berlaku, sebab katanya pasangan suami dan isteri ini sebenarnya pasangan yang sangat harmoni. Jadi apabila ini berlaku, ia telah memberikan kejutan kepada ahli-ahli keluarga mereka. Betul. Rata-rata daripada jiran tetangga, ahli keluarga, mertua dan sebagainya menyatakan yang tiada masalah sebenarnya daripada suspek. Kita pasti ada sebab mungkin dari tekanan hidup dan sebagainya, dan kita harapkan untuk semualah di antara kita untuk terus menjaga antara diri masing-masing kan. Jangan cepat untuk melontarkan apa-apa. Ini adalah salah satu insiden yang mungkin membuka mata kita untuk lebih berhati-hati. Dan yang penting apabila insiden sebegini berlaku, kita sebagai masyarakat kita harus lebih sensitif. Jangan kita berikan komen-komen yang negatif yang boleh menyakiti hati pihak keluarga itu. Jadi sama-sama kita ikuti apa yang akan berlaku. Pada masa yang sama kita jaga diri kita, orang di sekeliling, dan jaga kesihatan mental kita. Betul. Seterusnya kalau ada perkara-perkara yang mungkin tular, janganlah disebar-sebarkan juga. Biarkan pihak berkuasa untuk menjalankan kerja mereka. Kita jaga diri masing-masing dan juga keluarga kita. Baik, itu antara laporan-laporan penting yang ingin kita kongsikan bersama anda penonton di rumah. Tapi mungkin di hadapan kita ini turut penting juga hari ini. Sebab apa? Kalau minggu lepas kita dah kongsikan berkenaan dengan jagung. Hari ini kita bawakan durian untuk penonton dan juga semualah yang ada di foyer ini. Ada pelbagai jenis jagung pun boleh. Durian. Saya tak move on. Durian di hadapan ni. Katanya tadi saya dah sempat
berkongsi dengan taukinnya lah. Katanya ini adalah durian jenis IOI. Ini yang paling orang gemarilah, Musang King, dan yang di sebelah ni adalah udang merah. Awak suka yang mana satu? Saya malas nak cakap lah. Semua durian awak suka. Bagi je, saya okey je. Tapi itulah kan, hari ini saya nak lebihkan pengetahuan saya. Macam mana sebenarnya untuk kita nak kenal pasti ini udang merah ke, ini orang kata Musang King ke, ataupun ada banyak sebenarnya variasi durian-durian yang sebenarnya kita tak tahu. Ya, betul. Tapi sebelum kita bersama dengan yang lebih mahir, yang lebih pakar lah kan, kita saksikan TikTok video-video ini untuk anda. Jom kita saksikan. When you're outside in my mind, 'cause sometimes I look in your eyes and that's where I find a glimpse of us, and I try to fall for her touch, but I'm thinking of the way you are. Said I'm fine and said I move on. I'm only here passing time in her arms, hoping I'll find a glimpse. Talking to them. Pull up the Montana. Pull up the Montana. Pull up the Montana. Pull up the Montana. Come for this hood, pull off a certain, come set the mood. You found that sunshine, come meet the moon. Baby gon' find so fine, might give her the wood. Come for this hood, pull off a certain, come set the mood. You found that sunshine, come meet the moon. Mungkin tak ada sabar. Yang dah tak sabar tu kan. Mungkin mereka tak sabar. Awak nampak tak sabar. Awak macam lebih kurang je kan. Sebab apa? Kalau penonton boleh rasa apa yang saya rasa. Saya duduk di foyer ni memang dah tak ada bau perfume sugi dah. Semua memang bau durian sahaja. Ya, betul. Dan hari ini saya sebenarnya saya orang kata mixed feeling. Kenapa tu? Sebab terlalu overwhelmed pun ada. Sebab terlalu banyak durian di sekeliling saya. Di belakang, di depan. Tapi apa pun kita nak mengetahui lebih lanjut lah berkaitan dengan durian ni. Kita bersama dengan Encik Kahping selaku pengeksport dan peruncit durian Malaysia. Apa khabar Kahping? Khabar baik Fatin. Tadi saya dan Suki ada bercakap sedikitlah berkenaan dengan durian, tapi kita tak nak macam panjang sangat sebab kita pandai makan je. Tapi hari ini kita nak minta Kahping untuk teruskan untuk kongsi berkenaan durian. Apa yang sebenarnya kita tak tahu kan berkenaan dengan durian, jenis-jenis dia, antara tips-tips untuk kita kenal pasti si durian tu. Jap. Sebelum tu Encik Kahping, maaf ada memo sikit. Anda diberikan cabaran membuka durian. Makan je. Semoga berjaya. Okey, Kahping, awak nak jawab soalan tu dahulu ke kita nak terus ke cabaran? Saya akan menjawab soalan Okey, boleh silakan. Lepas tu kita teruskan ke cabaran. Jadi nervous pula tiba-tiba. Okey. Hari ini kita ada 3 jenis durian di mana Musang King yang tengah-tengah ni. IOI dan juga udang merah. Okey. Durian Malaysia ni memang sedap sebab di antara Asia Tenggara ni kita Malaysia ni memang ekspor Musang King dengan Blackthorn. Blackthorn. Okay. Tapi hari ini tak ada Blackthorn? Hari ini tak ada Blackthorn, tapi Kahping bawakan Musang King yang paling laris untuk diekspor. Terbaik. Okey, saya ada banyak soalan tapi kita Okeylah. teruslah kita ke sana dululah sambil boleh bersembang tu. Jom Kahping kita ke meja seterusnya. Kahping awak bawa untuk kita ada 1 2 3 5 meja ada hari ni. Okey. Oh ada. Okey. Nervous ni. Okey.
Saya dengar Sugi dulu memang handal membuka Sugi. Saya dulu lelong sekilo berapa ringgit ni tak tahu. Okey, di sini ada 2 biji durian. Okey, kedua-dua ni memang musangking. Baik. First kita pakai glove dulu. Baik. Sebab duri dia agak tajam. Bukan biasa-biasa hari ni ya. Untuk challenge hari ini, anda diperlukan membuka musangking secepat mungkin. Oh, sabar saya baru nak pakai gloves ni. Tak sempat nak tanya soalan tu, Kaping. Terus nervous nak buka. Okey. Style membuka durian ni senang. Okey. Di mana durian ni kita akan membuka dia macam ni. Sabarlah Fatin. Saya belum lagi pegang durian. Teruja pula tiba-tiba. Okey, Kaping tunjuk dulu macam mana nak buat. Kita tunjukkan. Tak payah tunjuk. Jadi macam tak acik lah kalau tunjuk kita buat sama-sama lah. Okey, baik. Dalam kiraan 1, 2, 3. Okey, buka. Tajamnya duri dia. Itulah kan dah macam buka. Okay. Buka lagi ke macam mana? Ni ke? Buka yang tengah-tengah tu. Okey. Tak tahulah betul ke tidak. Tapi dia sebenarnya senang sebab Kaping dah potongkan. Kan ada bukaan. Oh, kuning betul isi dia. Okay. Nak terus rasa ke alamak jatuh? Terus rasa ke macam mana ni? Saya rasa kalau nak teruskan rasa, kita ambil glove. Okey, ini sayang ni Sugi kalau tak terus rasa ni sebab dia dah ada depan mata. Sekarang ni persoalannya siapa pemenang ya? Penonton sekalian dan juga siapa? Sugi atau saya? Samalah kita Sugi draw lah sebab Sugi dia lebih awal. Tak, sebab kalau nak buat pertandingan siapa boleh habiskan ni memang Fatin win lah. Ya Allah, cara pemakanan durian ni. Okey, kita kena rasa dia, isi dia. Kaping ini adalah musangking. Kena rasa isi dia. Isi musangking ni memang senang nak diperhatikan. Di mana isi dia kuning, okey. Rasanya pahit manis. Okey. Kalau untuk musangking ni biji dia memang kecil. Betul. Kecil sangat. Kecil. Okey. Tapi untuk buah IOI yang original lokasi yang datang tu, IOI tu buah Johor. Okey. Yang buah musangking ni original dia first datang ialah dari Kelantan. Nama musangking ni first bila dijumpai nama dia Raja Kunit. Raja apa? Raja Kunit. Tetapi melalui proses pembakaran semua, nama dia dijadikan musangking. Kalau mengikut kod durian dia dikenali sebagai D197. D197. Ingat kod tu. Next time nak beli saya tak minta musangking, saya minta cakap berhenti makan. Saya nak beli durian D197 ya. Di antara pekebun D197 tu ialah musangking. Okey, saya pun tak sempat nak habiskan. Kemudian kita kemudian kan kesian penonton-penonton kita tengah tunggu kita di sana. Penonton mesti sayangnya tak habiskan durian tu. Okey, jom kita ke situ Kaping. Kita ke meja sambil kita berborak lebih lanjut. Okey, awak duduk di sana ya. Boleh Okey, baik Kaping. Tadi awak berkongsi berkaitan dengan musangking dan mengekspornya kan. Biasanya dari Malaysia ni bila kita mengeksport, kebanyakannya ke negara yang mana? Okey, kebiasaannya ke negara Indonesia, Singapura, China dan juga Hong Kong. Tapi untuk syarikat Kaping Agrobest, kami fokus negara Indonesia. Di mana orang Indonesia terutama dia Jakarta dan juga Medan. Mereka memang suka durian musangking. Okey, baik. Itu sedikit berkaitan memang seluruh dunia sebenarnya memang suka kan atas permintaan, tapi di Malaysia apa kurangnya. Kaping, kalau kita tahu juga untuk negeri-negeri di Malaysia kan, Penang sebenarnya untuk tahun 2022 ni yang mulakan musim durian, betul? Betul. Selalunya musim durian ni dari bulan Mei, Jun, Julai. Pengakhiran dia ialah Ogos. Okay. Tapi untuk Pahang, terutama dia Rauk, season dia kerana pokok dia memang tua kan. So season dia memang middle of the year dan juga January February setiap tahun. Okey, baik. Fatin, kita dah tahu sedikit sebanyak berkaitan dengan jenisnya lah. Rasa pun tadi Kaping dah kongsikan yang mana satu ada rasa pahit sedikit, tapi pastinya penonton nak tahu tips nak memilih durian. Itu yang paling penting saya kira. Awak pandai pilih durian tak? Pandai makan durian. Okey, tak apa. Saya dah dapat jawapan ya, Kaping. Jadi awak perlu membantu kita semua. Macam mana nak pilih durian ni sebenarnya? Okey. Di Malaysia ni kita memang
kurniakanlah. Okey, memang mempunyai melebihi 200 jenis. 200 jenis sebenarnya. Spesies. Okey. Tapi spesies yang popular tu ialah musangking, IOI dan juga udang merah. Okey. Cara dia macam ni. Kalaulah kita pergi ke kedai kan, untuk musangking ni dia memang ada star. Oh, ya itu kan di belakang dia. Betul. Nampak. Di belakang. Dan selain daripada tu kita tengok duri dia. Duri musangking ni memang luas dan tak tajam sangat. Betul. Besar-besar kan. Kalau kita buat perbandingan dengan yang ini memang nampaklah beza dia. Betul. Yang ni IOI, duri dia memang tajam, dekat. IOI duri tajam, yang itu duri dia macam jauh-jauh sikit. Betul. Dan kalau dari segi warna, musangking ni memang hijau. IOI ni ada perang sikit. Betul. Dan kalau nak compare dengan udang merah, sama juga. Udang merah punya color tu perang lagi banyak daripada hijau. Okey. Tapi kalau tadi kita tengokkan yang warna kuning ni, tadi saya cakap kuning ni lebih lemak ke Kapeng? Tak, sebenarnya kita jangan tengok daripada luaran. Sebenarnya rasa dia pun berbeza kan kalau boleh dikongsikan. Kalau dari segi rasa, kekuningan ni memang bukan semua jenis durian yang berwarna kuning. Ada yang light color lah, macam durian susu kan, kampung, light color. Tapi dari warna dia, apa yang kita boleh tunjukkan, boleh ke? Okey. Oh, jatuh isi sayangnya yang jatuh tu. Tak apa, tak ada. Dari isi, musangking tu memang pekat. Pahit dan manis. Warna dia memang cantik, di mana memang kekuningan dia memang kekuningan diraja lah. Ini dia, saya dah selamatkan. Itu dia kan kalau kita tengok. Okey, Kapeng, lagi satu, betul ke orang cakap kalau pokok tu lagi semakin tua, buah tu lagi semakin sedap dan juga berkualiti? Betul. Betul. Contohnya pokoknya kalau melebihi pokok yang baru tu dalam 5-6 tahun tu baru berbuah. Setiap kali kalau pokok tu baru berbuah, rasa dia tak begitu pekat. So kalau melebihi 15 tahun ataupun melebihi 30 tahun, warna dia memang pekat, rasanya memang lagi power. Baik. Dan Kapeng, kalau macam saya ni, saya baru makan durian 3 tahun yang lepas. Macam start makan lah, sebab sebelum ni macam tak boleh, kuat sangat bau dia kan. Kalau first timer lah, baru nak jadi adventurous sedikit, nak cuba durian, yang mana awak syorkan? Sebab ada yang terlalu manis, ada yang terlalu pahit, ada yang terlalu kuat rasanya. Kalau nak ikut rasa, kita boleh rasa durian IOI dulu. Sebab rasa dia manis. Tak pahit. Lepas tu kalau dah upgrade sikit, rasa you nak rasakan pahit kan, then go for udang merah. Udang merah kemanisan dia lebih, pahit dia kurang sikit. Tapi kalau rasa kita dah upgrade kan, memang dah kau-kau, kita boleh cuba musangking. Tapi tadi sempat kami berborak dengan Kapeng. Kapeng kata kalau awak makan musangking, selepas itu durian yang lain memang tak ada rasa dah. Bukan durian saja, buah-buahan lain. Betul tak, Kapeng? Betul. Dia memang win lah. Sebab apa tu? Sebab rasa musangking bakal kan durian Malaysia ni memang power. Rasa dia ada pahit, ada manis. Lepas makan musangking ni, ke semua durian yang kita rasa ni macam biasa saja. Dah tertinggal lah IOI lah, udang semula kan. Baik. So selalunya kalau dekat kedai, bila kita makan buffet, mereka akan bagi durian yang lain-lain dulu. And then yang last tu memang durian musangking. Penutup dia lah. Penutup dia. Dia macam 4 course dinner. Kita start dengan durian yang tak begitu kuat, lepas tu yang paling power iaitu musangking. Itu antara yang orang kata mendapat permintaan yang tinggi lah. Sebenarnya ada 200 lagi. Kalau anda ingin mencuba, bolehlah carikan setiap daripada jenis-jenis durian tu. Di Malaysia ni setiap state tu memang ada keunikan durian mereka. Baik. Dan Kapeng, sebelum kita ke menu-menu pada hari ini, nak tanya Kapeng, ada apa-apa tips untuk mereka yang nak hilangkan bau? Setahu saya, diorang kata kena minum air atas kelopak kulit durian ni. Memang benar. Contohnya bila kita beli kan, kita letak dalam kereta, bau satu kereta. Sampai kawan tak nak tumpang lah. Bau satu kereta. Trik dia macam ni. Batang durian ni kita potong, kita letak dalam kereta. Dalam masa 2-3 hari
hari tu bau tu akan hilang. Okey. Kalau bau tangan tu lepas makan kan, jangan risau. Yang kelopak durian ni, kulit ni, kita letak air. Kita boleh terus minum ataupun dengan air tu kita cuci. Basuh tangan. Tips dia lah. Tapi kalau Fatin dia suka tidur sambil bau durian tu. Saya rasa itu terapi sebenarnya kan. Okey, banyak lagi sebenarnya kita nak kongsikan. Ini baru permulaan kita nak kongsikan berkenaan dengan durian, Sugi. Kita ada menu-menu berasaskan durian juga hari ini. Terima kasih Kaping atas tips-tips yang dikongsikan. Kita nak berhenti berehat seketika, tapi disebabkan Kaping dah kongsikan banyak mengenai IOI juga, kami nak cuba IOI. Anda di rumah kita berhenti berehat seketika. Kita jumpa selepas ini. Jom kita cuba IOI. Jom. Jadi ada yang tua nak ke Mekah, yang muda kata nak menikah. Musim royan ramai saudara mara. Bila nebah Wanita hari ini. Saya suka durian, tak kisah jenis apa, tapi saya suka yang color kuning. Kalau tak kuning saya tak minat lah. Yang saya paling suka kalau ikut ni memang musangking lah, sebab dia isi dia lebih pada pujal, berlemak. Jadi memang banyak orang Malaysia pun memang banyak suka lah. Suka sangat. Biasa udang merah sebab memang sedap. Kalau sekali makan tu bolehlah dalam 5-6 ulas jugalah sekali makan. Tapi dah tua ni kan kena ingat jugalah kesihatan nak jaga jugalah. Saya paling suka durian kampung. So kedua dia durian kahwin lah. So biasa kalau minimum makan pun dalam 3 biji. 11 ke 25 biji macam tu lah kalau makan. Kalau heavy lah. So biasa yang buat tu lah durian kampung. Kenapa suka durian kampung? Dia rasa dia tu pahit, manis. Lepas tu dia ada kelak-kelak sikit. Lepas tu dia rasa macam kelainan tu original tu ada. Rasa kalau mitos yang saya tahu satulah di antara banyak-banyak tu macam orang mengandung dia tak boleh makan durian. So tapi kalau nak makan juga teringin dia boleh makan sikit lah. Kan orang kata kalau kita makan durian biar badan kita tak panas, kita kena minum dengan kulit durian. Dengar kalau makan durian banyak panas badan tu biasalah kan. Lepas tu kalau takut panas kena minum air daripada pangsa durian. Itu dia mitos atau fakta yang mana berkenaan dengan durian kan. Kadang-kadang orang mengandung ni teringin. Satu ulas pun dah cukup lah. Jangan satu biji pula panas badan tu kan. Okey, kita nak bawakan untuk menu seterusnya yang mana hari ini kita nak kongsikan berkenaan dengan menu ayam gulai asam tempoyak Timun Tua. Kita nak bersama dengan Puan Rosayu Ahmad atau lebih mesra kita sapa beliau Mama Su. Apa khabar Mama Su? Alhamdulillah, betul. Cantiknya Mama Su. Terima kasih. Okey, hari ini kita nak kongsikan berkenaan dengan menu istimewa kalau boleh dikongsikan. Kalau kita tahu ini daripada Perak. Okey, hari ini Mama Su masak gulai asam tempoyak. Selalunya kita guna ikan kan. So kali ini Mama Su gunakan ayam ya. Okey, beza antara masak tempoyak Pahang dengan Perak. Beza dia cuma kita kalau Perak kita guna serai dan daun kunyit. Okey. Kalau Pahang kita guna daun kesum dengan bunga kantan ya. Itu saja perbezaan dia. Itu saja perbezaan dia. Okey, ini resepi turun temurun ke Mama Su? Ya, betul. Okey, jomlah kita mulakan sambil-sambil kita bersembang tu. Bahan-bahannya memang kita rasa lengkap dah dekat sini. Okey. Bahan-bahan dia macam ni, bawang merah, cilapi dengan bawang putih sedikit saja ya. Okey, baik. Mama sudah kisarkan. Mama sudah siap kisar dan ni dah disediakan. Okey. Kita nak masukkanlah. Masuk. Dia rebus-rebus je. Sihat juga ni Fatin. Menu sihat ya. Tapi ada kan Mama Su, kadang-kadang tempoyak tu ada orang tak makan sangat tapi belum cuba belum tahu. Ya betul. Ini antara hasil tangan Mama Su sendiri, memang dia hasilkan sendiri tempoyak untuk menu ini kan Mama Su? Ya betul. Okey. Jom kita tengoklah apa seterusnya kita nak campurkan. Tadi Mama sudah masukkan campuran kisaran bawang dengan cili dia memang tak perlu pakai minyak Mama Su? Tak perlu. Untuk masak ni kita tak perlu. Kita rebus-rebus je. Dia macam lebih kurang macam singgang ya Fatin. Senanglah macam tu. Dia macam singgang. Maksudnya prosesnya lebih cepat lah. Ya betul. Dia ada macam elemen sup-sup sikit lah. Tak ada berminyak. Okey, dan seterusnya kita nak kacaukan api pun sederhana saja. Okey, Mama sudah kuatkan api dia sebab bagi dia didih. Okey.
Okey, kalau kita tahu kan daripada menu ini sebenarnya tercetus ni macam mana keistimewaan. Okey, ini yang dibawakan oleh Mama Su hari ni. Okey, menu ni sebab selalunya tempoyak orang mau tu ikan patin. Kan jarang kita dengar tempoyak ayam kan? Betul. Betul. So, saya pun memang didedahkan dengan ikan patin lah sebab dari Pahang kan. Jadi yang Perak ni belum lagi kalau Perak cuba. kita memang gunakan ikan sungai, selalunya ikan sungai, baung semua. So sekarang Mama Su gunakan ayam. Okey, sebab lebih mudah didapatilah Fatin. Betul, satu mudah didapati. Satu lagi, kadang-kadang ikan sungai ni ada orang tak makan. Ada takut bau lah dan sebagainya kan. Dia untuk lebih kan? selamat, ambil ayam lah untuk kita masak bersama dengan tempoyak ni. Okey, sebab tempoyak ni manis, Mama Su masukkan asam keping. Asam keping sedikit. Okey. Dan juga kita masukkan serbuk kunyit. Kalau ada kunyit hidup lagi baguslah. Itu tips dia. Apa beza Mama Su kalau kita guna serbuk kunyit dan juga kunyit hidup? Dia punya rasa tu lain sikit lah. Lebih kick tapi lah tak boleh bubur banyak sangat, nanti dia jadi pahit ya. Okey, baik. Sekejap je sebenarnya. Kalau kita tengok dia dah ada bau dia dah naik dah. Kita dah masukkan tempoyak tadi tu. Okey, sekarang Mama Su masukkan ayam. Kali ni Mama Su masak setengah ekor je Ini berapa orang punya hidangan ni Mama Su? Ini untuk 6 orang. 6 orang. Cukuplah satu keluarga tu. Ya. Okey, masukkan ayamnya. Kalau kita nak masuk ayam lebih, kita gunakan tempoyak tu lebih lah supaya dia pekat ya. Tak kisahlah kan awak nak bahagian apa. Kalau rasa macam tengah diet tu ikut kesesuaian juga. Boleh ambil bahagian dada lah kalau untuk diet. Lagipun sesuai sangat untuk diet sebab tak ada minyak langsung. Betul, setuju. Dan juga kita masukkan timun tua. Okey, timun tua ni Mama Su dah kikis dan potong buang biji dia. Apa sinonim, apa signifikannya Mama Su kalau kita nak guna timun tua dengan timun Jepun ke timun biasa ke? Sebab ni tradisional. Dia memang lebih kepada timun tua Fatin. Okey. Rasa tu mungkin ada kelainan sikit Mama Su. Lain sikit sebab dia lebih pejal, dia tak lembik, tak mudah lembik kan. Baik. Okey. Nampak color dia pun dah menarik. So sekarang ni Mama Su masukkan serbuk garam bukit. Kena pakai garam lebih. Tak kisahlah kan. Ikutlah sesuaian awak. Kat rumah memang pakai garam ni semua Mama Su ni. Ni dah siap dah ni kita punya menu tengah hari kita Mama Su ni kan. Dah ada nasi dah dekat sini. Kita dah ada nak siap dah tu kita punya masak gulai asam tempoyak kita. Yang ini kita didihkan sampai ayam tu empuk dan timun juga empuk. Perlu tutup ke Mama Su? Tak perlu. Tak apa. Sebab sekejap dia dalam 5 ke 10 minit dah siap. Okey. Kita nak tahu juga ini antara yang istimewa lah. Kita nak tahu di Mama Su Kitchen apa lagi yang menarik sebenarnya? Berbagai menu lauk, tak kira daripada rendang, ayam, masak merah, macam-macam lauk lah. Ada lebih 40 pilihan. Wow, ada 40 hidangan. Ini adalah salah satunya yang ada tempoyak. Kalau anda suka menu-menu lain boleh terus pergi ke Mama Su Kitchen. Betul Mama Su? Betul. Untuk tengok lagi menu-menu. Okey, ini apa gu dia kalau kita nak tahu juga untuk gulai asam ni? Gulai asam tempoyak ni kita boleh gunakan dengan sambal tempoyak goreng dan ulam-ulaman. Dapat tempoyak ni lagi. Dengan ni dah cukup. Berpinggan-pinggan nasi dah habis Okeylah, itu untuk 6 orang tu cukup untuk kita dengan Sugi juga hari ini. Banyak lagi kita nak kongsikan. Ni 6. Sesuai lah kan. Okey, itu berkenaan dengan menu ayam gulai asam tempoyak timun daripada Mama Su. Banyak lagi perkongsian untuk hari ini kita nak kongsikan. Tapi sebelum itu apa kata kita nak saksikan trivia berkenaan dengan durian. Jom kita saksikan. Memiliki bau yang menyengat, tekstur yang lembut serta rasa lemak berkrim dengan warna kekuningan, durian atau turut dikenali sebagai raja buah sememangnya cukup terkenal dalam kalangan ramai khususnya masyarakat di Asia Tenggara. Namun, tahukah anda buah yang menjadi kegilaan ramai ini sebenarnya mempunyai banyak khasiatnya untuk kesihatan? Durian dikatakan kaya dengan bahan asid amino tritophan iaitu bahan yang mampu menenangkan fikiran dan sesuai bagi individu yang mempunyai masalah insomnia atau masalah gangguan tidur. Selain itu, antara kebaikan yang dihasilkan oleh buah ini ialah ia kaya dengan antioksida dan mampu membantu menghalang dari penyakit kanser. Di samping itu, durian juga memiliki kandungan vitamin C dengan kadar tertinggi daripada buah-buahan yang lain. Kandungan vitamin C yang ada pada buah durian mampu bertindak membantu meningkatkan imuniti tubuh.
Maka tidak hairanlah bagi pecinta buah ini, pasti mereka tidak mahu melepaskan peluang merasainya setiap kali tiba musim durian. Namun perlu diingatkan, kandungan karbohidrat yang tinggi dalam buah durian ini juga mampu menyebabkan kenaikan paras gula dalam darah sekiranya dimakan secara berlebihan. Justeru sentiasa mengambil dalam kuantiti berpada-pada supaya tidak mendatangkan mudarat kepada tubuh badan. Okey, ramai dalam kalangan anda kata yang anda terliur melihat kami berdua makan. Lepas ni anda akan terus terliur sebab macam-macam lagi kami nak kongsikan bersama dengan anda. Baik, sekarang ni nak kongsikan bersama dengan anda Seri Muka Durian. Kita bersama dengan Farizal ataupun lebih dikenali sebagai Abby. Dan juga Chang, dua orang bujang di sebelah saya ni. Ya, saya. Okey, baik. Abby, teruslah kongsikan berkaitan dengan Seri Muka Durian ini. Sebab Seri Muka ni ada yang original, ada yang lain-lain juga. Betul. Kan? Dia tengok kepada konsep kuih kita. Okey, kadang-kadang kalau kita buat Seri Muka Durian ni, kita boleh je tukar daripada durian kampung ke durian Musangking ke. Hari ini special kita pakai D24. D24. Okey, Abby akan terangkan dan Chang akan tunjukkan macam mana nak buatnya. Jadi teruskan anda berdua. Okey, sekarang ni bahan-bahan yang ada kat sini macam biasalah kita pakai santan. Okey. Masuk santan. Oh, dia tak payah panaskan api dahulu ya? Dia tak perlu sebab dia kena masuk semua bahan dulu baru kita panaskan. Okey, apa yang akan terjadi kalau kita panaskan api dahulu? Kalau kita masukkan bahan, buka api, masukkan bahan, berkemungkinan kita punya tekstur kuih tu boleh berketil lah. Dia berketul-ketul, dia tak cantik, dia tak semu. Okey, kita boleh masuk semua je bahan. Okey, masukkan je semua ya. Ini adunan untuk kita dapat bahagian atas, lapisan bahagian atas saja. Kalau lapisan bawah dia pulut, santan, air, garam lah. Sebab tak perlu gula sebab dia dah ada gula kat dalam ni banyak. Okey, baik-baik. Tadi tu tepung apa tu? Itu tepung gandum. Sekarang kita masukkan garam. Okey, ni tepung jagung. Okey, masuk. Lepas kita kena gaul. Okey. Baik, dan durian yang awak gunakan untuk Seri Muka Durian ni durian jenis apa? Okey, durian D24 yang kita pakai. Adakah ada sebab di sebalik awak memilih D24? Sebabnya satu, durian D24 ni di tengah-tengah. So dengan grade, dengan sesuai harga dia, memang sesuailah dengan D24. Okey, dan senang dapat juga ya? Senang dapat. Kita ada pembekal, memang sentiasa ada stok sepanjang hari, sepanjang tahun. Okey, kita harus gaul dahulu. Okey, masuk telur. Oh, api still tak buka ya? Belum buka lagi, last sekali. Okey, ini untuk diberi orang kata tips lah kepada penonton. Pastikan api tak buka lagi. Anda gaul semua sekali. Selepas itu baru buka api. Betul. Okey, ini kita masukkan durian D24. Berapa banyak awak masukkan sebenarnya? Lebih kurang 150 gram. Kalau nak letak lagi banyak, lagi sedap. Okey, dia tak merosakkan adunan itulah. Okey, baik-baik. Dan di sini saya lihat ada bunga telanga, betul? Bunga telang. Bunga telang. Okey, bunga telang. Okey, bunga telang special sebab selalunya kita tak buat pakai bunga telang original macam dalam ni. Dalam susunan ni original. Tapi kita hari ni bawa kepada sini, kita buat bunga telang. Mungkin customer kalau nak tempah dia boleh request. Okey, sekarang ni persoalannya kat sini tak ada lagi warna birunya. Bila kita nak jadikan pulut ni ke biru-biruan menggunakan bunga telang tu? Okey, lepas kita masak pulut lebih kurang 30 minit macam tu, and then kita terap dia. Kita dah terap macam ni. And then bila kita dah terap, baru kita masukkan color. Tapi jangan banyak sangat, just one part. One part. Part dia. Sebab nanti color dia akan bercampur. Okey, cantik dia. So kita biar kejap sementara tunggu benda tu masak. Dia tak perlu masak lama pun. Masak sekejap boleh. Sebenarnya Seri Muka ni tak lama ambil masa dia. Dan ambil lebih kurang dalam few 5 minit. Lebih kurang tak sampai pun 5 minit. Okey, sambil-sambil Chang tengah gaul untuk dia masak, mungkin Abby boleh kongsikan juga antara kuih lain lah. Selain pada Seri Muka Durian, adakah anda ada kuih lain berasaskan durian? Macam-macam. Kalau datang ke warung kita, Kampung Melayu Sungai Buloh tu, kita ada platter kemboja. Kemboja ni ada jagung, ada kemboja daging, kemboja dodol, kemboja labu, dan original kemboja pandan. Lepas tu kita ada macam-macam jenis apam. Kalau kita tengok apam kat sini pun macam-macam. So macam kuih talam memang semestinya kita punya signature lah. Seri Muka Durian, bingka ubi, kuih lapis. Baik. Okey, saya sambil awak sediakan, saya nak cuba kuih Seri Muka Durian. Boleh ya. Okey.
Saya makan ni, awak kongsikan laman IG awak. Okey. Okey, Cop. Ni soalan yang amat penting. Okey, bila makan kuih Sri Muka ni, pulutnya kena ke atas ke kat bawah? Pulut dekat bawah. Tak kisah. Dia tak kisah. Depend dekat kita. Okey, tak apa. Saya makan macam ni lah. Ya. Okey, silakan terus. Kalau boleh cari kita di ABU _ Dapur Anak Bujang. Kedai kita atau warung kita di Kampung Melayu Sungai Buloh. So boleh datang, kita buka dari pukul 9 sampai pukul 4 petang. Okey. Kuih awak ni sangat sedap. Bau duriannya tak kuat sangat. Okey. Pulutnya lembut. Lapisan atasnya pun lembut. Okey, kalau macam ni kita dah siap. Ni original. Okey. Original kita tak perlu letak color pun. So just kita tuang. Optional color tu. Okey, faham. Kita just tuang. And then kukus selama 30 minit. And then siap. Jadi boleh kalau lihatkan. Mereka nak warna kekuningan tu masukkan color sewaktu... Boleh masukkan color. Depend on kita punya cara lah nak buat. Kalau yang ni kita buat ori punya. Okey, baik-baik. Terima kasih Abby dan juga Chang. Dan kalau anda nak mencuba, bolehlah ke Dapur Anak Bujang. Kalau dah tak bujang macam mana? Okay, awak fikirkan. Kena fikir dulu. Okay, fikirkan. Kita berhenti. Kat kedai bujang. Okey, baik. Kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Nak ambil lagi satu boleh? Boleh. Macam dah kenyang sangat. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Okey, Sugi dah selesai dengan kuih Sri Muka durian. Saya punya stesen pula yang berikutnya, mana kita nak kenalkan hari ini satu lagi menu variasi durian ataupun tempoyak jauh daripada Pahang, Kuala Lipis. Dan hari ini kita nak bersama dengan Azabi Ismail daripada lipis.dkl. Kalau kita tengok hari ini ada udang kalahnya, ada ikan patin dan juga ada tempoyak pelbagai juga saya rasa ni, kalau boleh dikongsikan juga. Okey. Pertama sekali, hari ini kita nak buat untuk demo masakan, kita nak buat ni sambal tempoyak bilis petai atau di kampung kita lebih kenal dengan sambal lodek. Sambal lodek memang namanya memang betul. lodek. Betul, kampung sambal lodek. Okey. Hari raya ke apa kita makan lemang mesti dengan sambal lodek. Okey. Itu kelebihan. Lemang dan juga sambal lodek. Maknanya lemang tu ada sedikit tempoyaknya. Betul, makan macam ni, cicah. Wow, ini pertama kali saya pernah dengar sebab saya punya expectation macam ulam dan juga begitu saja. Lemang Okey. Seterusnya Azabi. Seterusnya kita ada pais patin tempoyak. Pais ni kita bakar sihat dengan udangnya kat situ. Benar. Okey. Pais dia tu kita pakai dengan udang galah. Kita bakar dia dengan pis tempoyak yang pekat. Okey. Dan juga bolehlah variasikan nak ikan patin ke? Patin buah, steam tempoyak. Okey, jom. Hari ini yang kita nak tunjukkan kepada penonton wanita hari ini apa tu? Ini Acik yang akan tolong kita lah untuk tunjukkan demonya. Hari ini kita nak masak untuk buat sambal tempoyak bilis petai ni lah. Okey, jadi bahan-bahan dia of course lah kena ada tempoyak sebagai dia punya main item dan juga petai. Kita ada ikan bilis sebab tu nama dia sambal tempoyak bilis petai. Oh, semua lengkap dekat situ. Betul. Kan. Tapi saya kira ni untuk orang-orang Pahang ni yang mana memang sukakan dengan tempoyak ni, seronok tengok apa yang dikongsikan Azabi hari ini kan. Ya, betul. Kalau kita tahu juga tadi Azabi ada kongsikan dengan saya di kampung beliau yang mana bukan sahaja petai boleh buat dengan lodek ni. Betul. Apa lagi tadi? Sotong. Sotong pun boleh juga. Udang. Boleh variasikan macam-macam juga dengan tempoyak ni. Jadi tempoyak ni gu dia tak terhad. Semua boleh. Even kalau kita masak daging gulai tempoyak pun boleh. Mesti ramai yang tak pernah rasa. Wow. Okey. Kalau kita tahu kan, untuk kita nak menyediakan menu kita ni berapa lama sebenarnya Zabi? Dia ambil masa yang sangat singkat, kurang daripada 15 ke 20 minit dah siap. Very simple. Sebab bahan-bahan dia sangat mudah sangat. Tempoyak, garam, cili, petai dengan ikan bilis je. Okey, maksudnya di sini kalau siapa yang pergi ke Lipis di KL tu, kalau mereka orderkan menu ini, mereka akan dapat memang macam ni. Memang masak dan terus mereka dapat ataupun memang dah sedia ada? Kita akan masak bila awal lah kan. Betul. Okey, tapi ada variasi lagi lah. Okey, itu kita nak panaskan, kita dah goreng ikan bilisnya, dah masukkan bawang dan sebagainya. Kemudian kita akan masukkan dia punya cili. Sementara tu dia punya ikan bilis tu kita kena bagi dia, itu dia pecah dulu. Meletup-letup dah dia kat situ. Okey. Azabi, kalau kita nak tahu juga di Lipis di KL ni apa lagi selain daripada menu ini?
selain daripada menu ini, kita juga menyediakan menu seperti daging salai masak lemak, ayam kampung. Kita ada bermacam-macam ikan sungai yang susah nak dapat dekat tempat lain. Kita ada seperti ikan kelah, ikan kerai, ikan baung. Penik kata semua berasaskan sungai dan tempoyak kita ada. Ada halang-halang Zabi cakap berasaskan sungai tu kan. Kadang-kadang dalam kalangan kita ni suka nak makan tempoyak. Betul. Tapi bila dia dengar ada ikan sungai tu kadang-kadang dia jadi macam alah, rasa dia kadang-kadang ada yang tahu buat dan juga yang pandai cuci memang sedap lah. Betul. Apa antara tipsnya kalau boleh kongsikan? Tips dia pertama sekali untuk patin, of course you kena ambil betul-betul patin yang sangkar dekat sungai. Okey. Jangan ambil yang kolam. Kalau kolam tu yang orang jadi dia akan berbau lumpur and everything sebab dia rasa tak sedap. Patin tu kena betul-betul yang fresh dan betul cara cuci dia. Cara cuci tu kalau secara ringkasnya untuk kita nak siapkan mungkin makanan kita nak makan dengan ikan patin tapi kadang-kadang kekangan kita nak cuci tu. Nak cuci dia tu sebab dia bahagian dekat tulang dia tu ada darah yang melekat dekat sebahagian tulang tu, benda tu yang kita kena cuci. Bersihkan betul-betul. Dia sebab bila benda tu darah tu masih melekat dekat badan ikan tu, itu yang menyebabkan dia akan keluarkan bau yang tak enak bila kita makan. Okey, tapi jangan risau. Di Lipis di KL ni memang sedap aroma dia. Kalau anda duduk di sini di tempat saya ni memang sedap bau dia kan, bau tempoyaknya, bau masakan-masakannya. Okey, itu antaranya kita dah nak siap ke macam mana tu? Okey, kita masukkan petai dia lah. Masukkan petai. Petai ni memang bolehlah ikut sesuka hati nak potong besar ke kecil ke kan. Ikut cita rasa masing-masing. Dan juga kalau boleh Zabi kongsikan juga sekali lagi Instagramnya ataupun di mana lokasi Lipis di KL ni. Lokasi Lipis di KL. Okey, bagi yang berminat ataupun yang minat nak cari patin yang sedap dan lazat di Kuala Lumpur. Segar, fresh. Boleh datang di House of Patin, Lipis di KL, di Jalan Yap Puan Seng, Kuala Lumpur. Dekat sahaja kan, tak payah terus pergi ke Pahang ke mana, di KL sahaja. Di KL sahaja dan boleh layari Instagram kami di lipis.dkl. Okey, kat situ ada macam-macam menu selain daripada tempoyak. Ada ikan-ikan sungai juga. Kalau siapa rindukan orang-orang Pahang ke, boleh terus pergi ke KL, Lipis di KL. Okey, kita lama lagi ke ni? Lagi 5 minit. Okey, ada lagi 5 minit. Sambil-sambil saya nak selesai dengan Zabi dan juga Acik ini. Apa kata kita saksikan antara yang menarik, kedai durian viral yang mungkin sajikan durian-durian murah. Jom kita saksikan. Kayak pokok ujung pagar tu, biarkan pun tak apa. Buahnya banyak mango. Jika anda penggemar durian, pasti keenakan rasa dengan harga berpatutan menjadi keutamaan. Saban hari, kira-kira sekitar 3 tan buah dari pelbagai jenis durian di seluruh Malaysia ada di sini. Gerai durian yang terletak di Hulu Langat ini mula beroperasi sejak 20 tahun yang lalu bagi memenuhi permintaan peminat raja buah. Kita dapat daripada Johor lah. Kalau musim Johor, kita orang akan naik Johor ambil buah kat sana lah. Kalau Pahang, kalau Johor, macam tu lah. Dekat atas pun ada ejen-ejen dia lah yang kumpulkan buah kan, baru kita orang boleh ambil kat dia orang lah. Mendapat sambutan ramai, setiap hari anggaran durian yang habis dijual adalah sekitar 5 hingga 6 bakul. Sambutan selepas PKP ni rasa macam okey lah, alhamdulillah lah. Nampak orang naklah makan durian lagi. Macam musim PKP kita orang ada jual isi saja. Durian ambil kat sini, orang datang kurang kan. Orang akan beli isi, kita akan post. Bagi memastikan durian yang dijual berkualiti, durian akan dibuka terlebih dahulu sebelum dijual kepada para pelanggan. Dia durian ni satu hari dia punya ni lah, selalunya cantik dia lah. Lepas tu satu hari dia dah pecah, kadang dia dah berpeluh, berair kan, dah masam. Macam tu kadang kita longgok untuk diorang untuk buat bubur atau buat tempoyak je. Lalu buah musangking kan, diorang cakap bawah tu ada tapak Sulaiman kan. Itulah macam daripada situ lah. Kalau macam durian lain pula kan? Macam IUI duri dia tajam. Macam D2 duri dia halus-halus. Macam tu lah. Biarpun dijual dengan harga yang murah, namun kualiti rasa dan kesegaran durian tetap dikekalkan. Malahan, ia dijual dengan harga berpatutan agar raja buah ini mampu dinikmati oleh semua golongan.
masih lagi dalam keseronokan berkongsi pelbagai menu berasaskan durian bersama dengan anda, dan jiran sebelah ni masak sambal tempoyak yang menyengat hidung kami semua. Tapi apapun, kita bersama dengan Robiatul dan juga Afrin yang akan berkongsi macam mana nak buat krip durian. Okey. Baik, katanya ada cabaran untuk saya. Tapi sebelum itu, Robiatul, awak kongsikan dulu keistimewaan krip durian ni. Okey, so basically ini adalah produk durian krip. Sekarang ni saya nak tunjukkan Sugi cara macam mana nak buat kulit krip. Okey, saya kena buat kulit krip ni juga ke? Sugi kita akan wrap nanti. Okey, nasib baik. Aku nak tunjukkan macam mana nak buat kulit krip dengan melalui batter. Okey, baik. Mungkin sebelum tu Robiatul boleh kongsikan batter tu ada apa adunan antara bahan-bahan yang digunakan? Bahan utama adalah telur dengan tepung. Tepung pula kita menggunakan tepung 5 jenis tepung. Yang bukan asalnya dengan gandum. So tepung Hongkong, tepung jagung, tepung macam-macam lagi tepung, custard, tapi bukan tepung gandum. Okey, pastikan tak ada tepung gandum, itu sahaja. Oh, betul. Macam tu cara dia buat, dia ambil, tuang, lepas tu biarkan dia panaskan dia sedikit dan dia kering. Dan bila kering tu dah ready untuk angkat. Oh, dia tak garing tau penonton. Dia macam orang kata macam rubberish, orang kata macam rubber-rubber. Macam skin kan? Okey, baik. Itu krip dia yang Afrin tengah lakukan. Kita nak berkongsi juga berkaitan dengan isinya. Macam mana awak buat isi ni? Menggunakan durian apa, dan adakah ia mempunyai essence durian ataupun hanya isi durian? Okey, durian ni sangat penting. Kalau you pakai durian yang ada essence, dia rasa macam tak pure durian tau. So you guys kena makan durian yang betul-betul pure durian di 24. Macam saya punya adalah tanpa tepung, tanpa pewarna, tanpa gula. Pure durian di 24. Okey, baik. Dan kalau kita dah ada adunan macam ni, boleh simpan berapa lama? Sebab dia pure kan? Jadi berapa lama boleh simpan dalam kata freezer? Bagus soalan tu. Okey, untuk pengetahuan semua, durian yang kita pakai betul-betul pure, so dia tak ada pengawet, dia memang kena penjagaan, dia memang betul-betul kena simpan dalam freezer. Okey, baik. Kalau dalam chiller pun within 2 hari dah masam. Dekat luar tu pun cepat masam. So kena simpan dalam freezer. Betul-betul makan dalam simpanan dia dalam freezer lah. Okey, baik. Bila nak guna je lah anda keluarkan dan gunakan. Okey, nampak macam mudah sahaja. Tapi sekarang ni nak tunjukkan macam mana nak siapkan durian krip tu. Awak tunjuklah dulu. Macam ni saya tak reti. Okey, so firstly Rabi buat dulu. Okey, saya pakai sarung tangan sambil awak buat tu. Okey. So dah ready? Okey, ready. Rabi tunjuk dulu Okey, baik. Kita ambil satu lapisan dia. I think I buat sini, you buat sini. Boleh? Okey, boleh. Fina ambil dia punya krip. Dia punya krim. Okey, so dia ada durian, isi durian dekat dalam dia. And then ada krim dengan kulit. Dan paling penting juga untuk krim dia, jangan terlalu cair dan jangan terlalu thick. Okey. Sebab nanti dia akan keras. Baik. So Rabi akan tak macam ni. Okey. Tapi dalam kalangan mereka yang membeli, memang mereka suka yang durian ke macam mana? Sebab awak ada flavor lain juga kan? Ada flavor coklat. Tapi mostly memang sukakan durian. So ini durian dia. Okey. Cantik dia ambil satu scoop tu. Okey, saya ketepikan yang ini sedikit. Okey, dan saya mula buat ni Okey, baik. Macam tu je. Lepas tu berdebar saya Okey, kita tengok. Kita letak sedikit bersihkan dia. Cukup ke? Cukup. Okey, dah boleh jadi dah ni. Okey, bolehlah kalau awak perlukan asisten Afrin. Maaf ya, saya ambil alih tugas awak selepas ini. Okey, satu scoop isi durian. Isi durian. Okey. Yes. Kita kena scoop. Kena scoop balik. Ingatkan ni aiskrim. Alright. Okey, then another dia. Dan cara wrap dia pun penting. Jadikan dia macam bantal. Okey, so kiri, kanan, cekak perut dia. Okey, kiri, kanan. Yes. Cekak perut dia. Cekak perut dia. Biar buncitkan perut dia. Okey. Dari atas. Baik. Ke bawah macam ni. Okey, dah jadi. Yes, tapi nampak tak kat sini? Nampak kosong sikit. Bantal dia gebu, bantal saya kurang gebu. Tapi apa pun pastikan rasanya sedap lah kan bila kita makan. Baik, Robiatul mungkin boleh kongsikan laman IG awak, dan kalau mereka nak buat tempahan ke apa untuk apa-apa majlis boleh ke? Okey, untuk nak masuk dekat IG, apa Fina? Durian Krip Rabi. Durian Krip Rabi, okey. Dan TikTok.
Founder_Rabi. Okey, ini sebenarnya awak siapkan macam kek ke? Kita nak buat ni kek tapi kita nak dekor atas dia. Okey, baik, jom kita dekor. Sebab saya tahu, saya dah lihat kad yang awak bawa ni dengan muka-muka host WHI. Okey. Kita letak durian, Fina. Baik, so yang ni kalau tak nak beli birthday cake bolehlah guna durian cream. Ini memang ada orang tempang buat memang untuk birthday cake. Okey. So kita letak durian atas dia. Baik. Ni ada jugalah yang suka nak letak dekor-dekor. Kalau antara kawan anda memang hantu durian, bolehlah anda beli cream, letak durian ke atas. Hiasnya. Okey, kita letak kat tengah ya. Betul. WHI dengan TV3. Ya, okey, dan TV3-nya di hadapan. Alright. Okey, macam kat tepi dah. Boleh. Okey, ini dah siap dan saya nak cuba durian crepe ini yang saya sediakan yang buat sendiri tu. Okey, kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Alamak, sini kosong. Wah, ini banyak mangkuk. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Fatin, saya dah kenyang. Macam saya boleh nampak kat sana tu, saya tengok jawab dari jauh kan. Sebab durian ni memang mengenyangkan. Saya pula cuba pelbagai jenis, orang kata pencuci mulut. Memang dah kenyang, tapi tak apa, masih lagi ada ruang. Ada space lagi ya untuk kita simpan di penghujung ni. Kalau kita tengok depan kita ni, ada macam-macam lah yang kita kongsikan sebentar tadi. Ada lauk siangnya, ada pencuci mulutnya. Ya, betul. Ada juga kuih dan muihnya kan. Memang package lah. Ada makanan durian lah. Ada makanan dengan lauknya, dengan pencuci mulut. Tapi sekali lagi kami nak kongsikan bersama dengan anda dan juga tetamu kita. Mungkin anda terlepas lah nama-nama IG mereka kan. Jadi Kaping yang cukup pakar dengan durian. Mungkin Kaping boleh sekali lagi kongsikan IG ataupun lokasi kedai awak. Silakan Kaping. Untuk AgroBest Services tu, kami berada di dalam Facebook, di mana facebook.com/agrobestservices. Okay. And then dari segi kedai kami ada satu kedai packing dekat Pudu, Jalan Pudu Utara. Kesemua buah kami memang segar dari ladang, diraup ataupun di Muar ataupun Tangkak ataupun di balik pulau ataupun Perak. Okey, beroperasi daripada pukul berapa atau boleh pergi bila-bila masa? Kedai kami beroperasi dari pukul 10 pagi sampailah 8 malam. Okey, sempatlah tu kan. Okey, kalau boleh dikongsikan juga Rabiatul Instagramnya. Okey, kami punya IG adalah Durian Rabi dan dekat TikTok adalah founder_Rabi. Okey, baik. Tadi saya dah durian crepe-nya lah. Saya siapkan crepe tau. Dan saya makan. Saya boleh tunjuk awak lah, tapi yang pakarnya Rabi lah. Okey, baik. Dan sebelum kita bersama dengan Azabi juga. Okey, tapi saya nak baca komen. Satu komen ni ada macam-macam komen. Satu ni Natira kata, saya tengok orang makan durian walaupun saya tidak makan durian. Di tempat kerja saya dulu bila tiba musim durian ada macam-macam jenis durian. Ada di 24, di 10, di 7, di 8. Kucing tidur. Masa tu belum ada musangking, udang merah, IOI. Wah, kucing tidur ada Ada juga. Di Malaysia ni memang kita mempunyai melebihi 200 jenis spesies durian. Okey, siapa yang gemarkan durian tu kena habiskan semua, rasa satu persatu kan apa beza dia. Okey, Azabi boleh kongsikan juga Instagramnya. Okey, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okey, untuk yang nak datang ke House of Fatin Literacy KL, boleh datang di Jalan Yap Pon Seng. Dekat je dengan KCC dalam 5 minit distance. Lepas tu kalau yang nak tengok perkembangan kami setiap hari, update-update terkini, boleh layari Instagram kami di lipis.dkl. Okey, lipis.dkl. Dan di sebelah saya, Farizal daripada Dapur Anak Bujang. Dapur Anak Bujang, ya. Okey, kalau ingin mencari warung kita, kita ada IG, boleh follow abu_Dapur Anak Bujang. Ataupun boleh pergi ke warung kita, Kampung Melayu Sungai Buloh, dekat Sungai Buloh sahaja. Boleh order delivery terus ke pintu. Baik, dan seterusnya. Mama Su, silakan. Okey, untuk lauk pauk bolehlah layari IG Mama Su Kitchen. Okey. Baik, selesai semua dengan tetamu kita. Anda boleh terus layari ke Instagram mereka dan itulah untuk hari ini kan variasi durian dan kita nak cakap mengenai makan-makan ni Sugi. Ada tak makcik bawang kalau tengok kita makan ni? Rasanya tak ada, harapnya tak ada lah. Harap-harap tak ada. Makcik durian, kita kata. Okay, hari ini pesta durian. Harapnya tak ada makcik bawang. Tapi esok topik kita adalah perlukah makcik bawang? Kita pun tak pastilah perlu atau tidak. Kadang-kadang perlu kan. Info dia lagi cepat daripada wartawan. Kita nak saksikan apa sahaja perkongsian perlukah
Makcik Bawang esok hari Rabu bersama rakan saya lain. Dan hari ini kita berpesta durian. Terima kasih anda semua bersama kami. Jumpa lagi. Bye-bye. Jaga diri. Assalamualaikum. Terima kasih. Jemput makan. Permaisuri kepada si suami kepada anaknya, dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata-matanya. Usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi